Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira. Saya Amani. Kami daripada Wakil Kumpulan 3 GIG 1013. Kami ingin membuat hari ini beberapa orang pelajar Universiti Malaya mengenai isu pencemaran di Malaysia. Seperti yang kita tahu, isu pencemaran alam sekitar sedang hangat diperkatakan di Malaysia pada hari ini. Contohnya, pencemaran udara dan juga pencemaran air. Jadi, ayo kita pergi menemui beberapa orang pelajar. Encik. Saya nak tanya soalan boleh? Boleh, kenapa? Pada pendapat Encik, apakah masalah pencemaran terbesar kat negara kita? Okey, kalau bagi saya lah, dalam konteks Malaysia ni, pencemaran utama yang saya nampak adalah pencemaran air dan pencemaran udara lah. Tiap-tiap hari dua benda ni jadi isu utama dalam negara kita. Itu sajalah yang saya nampak lah. Okay, terima kasih Cik. Kak, boleh Kak bagi pendapat tentang isu pencemaran air yang berlaku kat negara kita? Boleh. Pada pendapat saya, sekarang ni isu pencemaran air dekat Malaysia ni mencapai tahap yang sangat kronik. Sebagai contoh, kita boleh tengoklah isu dekat Selangor. Boleh dikatakan setiap tahun air tak ada. Puncanya adalah sungai-sungai dekat Selangor ni telah dicemari dengan amonia yang sangat tinggi, hasil daripada pelepasan bahan kimia daripada kilang-kilang. Itulah bagi pendapat saya. Pada pendapat saya pula, isu pembuangan ubat ke dalam sungai yang menjadi punca lah, di mana ia dilakukan oleh industri perubatan dan juga mengakibatkan hidupan akuatik pun terjejas. Kalau kita tengok time 2019 dekat Johor, sungai-sungai kan, dia penuh bahan kimia dengan tumpahan minyak hitam. Dan apa jadi? Ikan-ikan, hidupan laut semuanya mati. Yang terjejasnya pada nelayan lah. Bang, nak tanya, apa pendapat bang pasal pencemaran udara? Bagi saya lah, pencemaran udara dekat Malaysia ni dah tak asing lagi. Terutamanya kita boleh lihat pada tahun 2019 berlakunya kes di Pasir Gudang yang menyebabkan berlakunya fenomena dikenali sebagai Pulau Haba. Fenomena itu hasil bila terlalu banyak kilang yang melepaskan bahan kimia ke udara sehingga mencapai tahap yang dipanggil tahap tepu dan mengakibatkan suhu di kawasan tersebut sangat tinggi dan mencemarkan dan menjejaskan pernafasan penduduk di situ. Mengenai masalah pencemaran udara, apakah pendapat Cik untuk mengatasi masalah ni? Pada pendapat saya, mungkin kita boleh menghijaukan kawasan perumahan kita. Contohnya kita tanam pokok-pokok sayur-sayuran atau buah-buahan dekat kawasan rumah kita, sebab pokok ni dia membuat proses fotosintesis dengan cara menggunakan karbon dioksida untuk menukarkan kepada oksigen. So kita dapat mengelakkan kesan rumah hijau terjadi. Terima kasih. Jadi bagi saya lah, sebagai pengguna jalan raya, saya bawa motor, saya rasa yang utama adalah penggunaan petrol tanpa pelambung lah. Sebab apa? Sebab kalau kerajaan dapat laksanakan penggunaan petrol tanpa pelambung ni, insya-Allah saya yakin kaedah masalah jerebu pada waktu pagi dapat dikurangkan dan secara tidak langsung masalah kesihatan seperti sesama dan batuk-batuk dapat berkurang. Saya yakin. Terima kasih. Bagi saya, mesti adakan penguatkuasaan undang-undang. Jadi pihak berkuasa tempatan dia boleh ambil tindakan kepada mana-mana kilang yang membuat pencemaran lah di kawasan tersebut. Jadi penduduk tempatan boleh laporkan kepada pihak berkenaan supaya tindakan akan diambil kepada kilang yang membuat pencemaran tersebut. Okey, terima kasih. Kesimpulannya, ramai orang mempunyai kesedaran mengenai isu ini, namun terdapat segelintir yang tidak mengambil endah mengenai isu ini. Jadi, marilah kita sama-sama berani melakukan perubahan demi menjaga kelestarian alam sekitar. Terima kasih.